Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noh Adam bin Azlan dan saya merupakan selaku Ketua bagi Kumpulan 8 dan bertanggungjawab bagi mengendalikan Asia. Saya akan mengenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Silakan. Saya Muhammad Nosib bin Ghazali sebagai cameraman dan editor. Okey, nama saya Muhammad Rafaizi Beramli. Saya sebagai host untuk video kali ini. Saya Nur Ashiki Binti Aziz. Saya sebagai penulis skrip dan mencari maklumat. Saya Nur Idina Atika binti Imran sebagai menulis skrip dan suara latar. Nama saya Nur Hidayah binti Nizam. Saya sebagai pembantu editor dan menulis esei. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama merupakan fenomena penting dalam kehidupan manusia kerana membantu manusia membina kesejahteraan dan keharmonian hidup. Bagi sesetengah agama, ia adalah panduan untuk mengenali kebesaran Tuhan. Di Malaysia, agama telah menjadi identiti kepada sesebuah kelompok etnik yang simbiosis dan saling melengkapi sehinggakan kelompok suku bangsa disamakan dengan kelompok agama. Malaysia terkenal sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat berlatar belakangkan agama dan etnik yang pelbagai. Identiti agama yang berlainan tidak menjadi penghalang kepada keharmonian dan kesejahteraan bersama. Agama menjadi sebati dengan etnik sehingga disinopsiskan dengan kaum tertentu. Di sini, saya akan menerangkan sedikit sebanyak perihal beberapa agama yang mempunyai majoriti di Malaysia. Baik, agama pertama yang kami akan bahaskan pada video kali ini adalah agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang mempunyai bilangan penduduk penganut yang terbesar di dunia, iaitu hampir 1/5 penduduk dan kebanyakannya tinggal di Afrika Selatan dan Asia. Manakala di Malaysia pula, sekitar 60% daripada jumlah keseluruhan penduduknya. Amalan keagamaan sebahagian besar adalah masyarakat Melayu Islam yang berteraskan pandangan mazhab Syafi'i. Terdapat segolongan minoriti India Muslim yang mempraktiskan Islam berasaskan mazhab Hanafi. Selain itu, orang Melayu merupakan penganut majoriti agama Islam, manakala ia juga terdiri daripada orang Cina, India dan bumi putera Sabah Sarawak. Bagi orang Islam, mentaati Allah iaitu Tuhan yang satu. Al-Quran adalah kitab suci bagi orang Islam. Islam juga merupakan agama yang praktis serta berkaitan dengan kehidupan dunia yang sekarang serta kehidupan yang akan datang, yakni akhirat, dan juga kesemua urusan ekonomi, sosial dan pentadbiran negara. Islam juga merupakan kemuncak perkembangan agama Allah di dunia ini. Penganutnya percaya bahawa agama Islam merupakan wahyu daripada Allah. Agama Islam mengiktiraf kewujudan pelbagai bangsa, budaya dan cara hidup yang berbeza dan menolak pemahaman perkauman. Semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran adalah kitab Zabur, Taurat dan juga Injil. Kepercayaan ini telah mendorong manusia untuk mewujudkan kesatuan agama, terutama ke arah toleransi agama. Islam memperjuangkan kesatuan seluruh bangsa dan demokrasi untuk semua manusia. Saya akan bahaskan tentang institut agama dan pusat ibadah. Bagi pusat ibadah, penganut agama Islam adalah di masjid dan surau. Selain menjadi tempat ibadah seperti solat fardu berjemaah, solat Jumaat, solat tarawih, solat Aidilfitri serta solat Aidiladha. Seterusnya, institut agama. Institut agama ia juga menyediakan perkhidmatan lain seperti pusat pembayaran zakat, fitrah dan terdapat aktiviti kebajikan yang lain kepada penganutnya, iaitu tempat berlangsungnya akad nikah, ceramah agama dan sambutan perayaan Islam. Perayaan bagi penganut agama Islam pula iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Puasa merupakan perayaan yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia bagi menandakan berakhirnya
sunnahnya bulan Ramadan, di mana umat Islam berpuasa dan beribadat dengan lebih tekun. Sembahyang sunat hari raya puasa sebanyak 2 rakaat akan diadakan pada sebelah pagi. Allahu Akbar. Seterusnya, ia juga turut mengadakan sesi kunjung-mengunjung sesama umat Islam untuk mengeratkan lagi silaturahim. Di Malaysia, sambutan seperti ini disambut berlanjutan sehingga hujung di bulan Syawal. Manakala, Hari Raya Aidiladha pula disambut pada 10 Zulhijjah. Perayaan ini, sebahagian penganut agama Islam menyambutnya di Mekah bagi menunaikan ibadah haji. Ini kerana penganut agama Islam disunatkan untuk melakukan korban, iaitu dengan menyembelih sama ada unta, lembu, kerbau, kambing atau biri-biri. Tujuan ini diadakan untuk disedekahkan kepada golongan fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noah Adam dan hari ini saya di Masjid Negara bersama Encik Hadi dan saya akan menanyakan beliau satu pendapat. Okey Encik Hadi, saya ingin bertanya anda, apakah peraturan atau ketika seorang itu berada di dalam kawasan masjid? Saya rasa paling penting sekali untuk bagi lelaki dan perempuan ialah menutup aurat lah. Sebab tu salah satu peraturan yang wajib sebelum untuk masuk ke masjid, even though untuk kepada bukan Islam sekalipun, kalau dia nak masuk ke masjid pun aurat dia harus ditutup lah. Bagi saya itulah yang paling penting sekali untuk adab ke dalam masjid lah. Selain yang membuat bising apa semua tu, tapi yang perkara fokus paling utama ialah menutup aurat lah. Itu. Okey, terima kasih Encik Hadi kerana sudi berkongsi pendapat dengan kami. Baik, agama seterusnya adalah agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama yang kedua terbesar di Malaysia dan merupakan antara agama yang terawal sampai ke alam Melayu. Kedatangan agama ini dapat membuktikan dengan adanya candi-candi Buddha di Lembah Bujang, Kedah. Walau bagaimanapun, setelah kedatangan agama Islam, kebanyakannya masyarakat tanah Melayu memeluk agama Islam. Dalam konteks masyarakat Malaysia pada hari ini, kebanyakan masyarakat Cina di Malaysia beragama Buddha dan sebahagiannya adalah beragama Kristian dan Hindu. Selain masyarakat Cina, masyarakat Thailand juga yang tinggal di negeri Kelantan, Kedah dan Perlis juga merupakan penganut agama Buddha. Dari segi sejarah agama Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Beliau merupakan seorang putera raja dari India yang dikenali sebagai Shakyamuni. Beliau telah mendapat idea untuk bertapa bagi mencari kebenaran. Hasil daripada pertapaan beliaulah lahirnya ajaran dalam agama Buddha. Ajaran Buddha menekankan kepada beberapa kitaran hidup, iaitu sila, renungan, kesedaran, mencapai sambodhi, terlepas daripada pusingan kelahiran atau nirvana dan hukum karma. Walau bagaimanapun, kebanyakan masyarakat Cina lebih berpegang kepada ajaran-ajaran seperti Taoisme, Confucius dan penyembahan nenek moyang. Kemudian, kemunculan agama Buddha merupakan reaksi terhadap kekerasan dan penindasan dalam golongan Brahman yang menyebabkan golongan-golongan lain bangkit menentang, terutama golongan Kshatriya yang terdiri daripada anak-anak raja dan prajurit. Agama ini diasaskan oleh Siddhartha yang selalu memikirkan tentang punca penderitaan dan kemelaratan. Baik, ingin saya menceritakan sedikit sebanyak kisah Siddhartha. Ketika berusia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan istana dan memerlukan kehidupan zuhud serta bercita-cita untuk sampai ke peringkat mengetahui rahsia alam. Siddhartha meninggalkan segala kemewahan dan menanggalkan pakaian serta berpuas hati dengan pakaian yang koyak rabak atau daun-daun pokok untuk menutup tubuhnya. Beliau berbaring di tempat-tempat yang berduri dan berbatu serta tidak menjamah makanan dan minuman. Akhirnya, beliau dikatakan mendapat petunjuk. Kemudiannya, beliau diberi gelaran Buddha, iaitu seorang arif yang bercahaya atau Gautama yang bermaksud pendeta. Perayaan bagi agama Buddha ialah Hari Wesak. Hari Wesak merupakan hari terpenting bagi penganut agama Buddha kerana Hari Wesak melambangkan kelahiran
kesedaran dan kematian Gautama Buddha. Penganut Buddha akan mengunjungi kuil Buddha pada waktu pagi untuk memusatkan fikiran kepada 8 prinsip, sementara para Sami yang memakai sarung kuning akan membaca kitab Buddha Stras. Hari Wesak dirayakan oleh semua penganut agama Buddha di seluruh dunia. Di kalangan penganut Buddha di Singapura dan di Taiwan, terdapat amalan mencederkan diri ketika menyambut Hari Wesak seperti berjalan di atas bara api sebagai menyambut hari kelahiran Dewa Bao Shin Dade. Ia dirayakan dalam bulan Mei pada waktu terang bulan, iaitu Purnama Sidi, untuk memperingati 3 peristiwa penting, iaitu yang pertama, kelahiran Siddhartha Buddha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masihi. Yang kedua, Siddhartha Buddha mendapat ilham agung dan menjadi Buddha di Buddha Gaya pada usia 35 di tahun 588 sebelum Masihi. Yang ketiga, Buddha Gautama mengangkat di Kusinara pada usia 80 tahun di tahun 543 sebelum Masihi. Baik, seterusnya saya akan menceritakan cara beribadat bagi agama Buddha. Bagi penganut agama Buddha, mereka akan pergi ke tempel atau tokong untuk bersembahyang pada hari pertama dan hari ke-15 pada kalender Cina pada setiap bulan. Cara mereka beribadat adalah dengan bertafakur dan kebiasaannya dilakukan di hadapan patung Buddha sambil membaca mantra dari kitab mereka secara berulang dan sambil membakar colok. Apa pantang larang yang selalu macam orang Cina takuti atau diguna macam pantang larang dari segi macam saya pernah dengar macam dia tak boleh guna nombor 4. Macam mana pendapat pantang larang? Pasal ini pantang larang kan. Pantang larang. Larang ini sepatutnya tak semestinya diikuti lah, dipercaya lah. Pasal tengok bangunan kita 4 segi kan. Ya. 4 maksudnya kita ada 4 season, 4 season. 4 season itu memaksudkan kalau kita 四季平安bahasa Mandarin. Maksudnya dalam 1 tahunnya kita pun senantiasa harmoni. Itu macam ini rumah, okey, dia 4 segi 四水归档. Ini maksudnya kita itu air dari atas itu well wang. Well kita masuk sini tuang, okey, masuk saja dari 4 segi. Dia yang kumpulkan sekali masuk 1. Itu maksud kita biar kita pendapatan dari seluruh dunia pun kita kumpul sekali. Bukan semestinya 4 itu adalah papan larang, bukan. Tak mestinya. Tak semua. Pasal ini 4 dari lain dia suara macam 4 kita maintain 4 macam mati. 10 mati. Yang itu yang orang memang ada sikit konflik kefahamannya lah. Bukan semestinya 4 tak dapat. Jadi kalau kita sekali pakai dia satu perkataan, dia bermaksud 4. Maksudnya kesemua orang Cina tak semuanya yang mempercayai tentang nombor 4 tu. Okey, faham. Akhir sekali, agama Hindu. Agama Hindu telah dianut oleh sebahagian besar komuniti India di negara ini. Malah ia merupakan salah satu identifikasi bagi etnik India. Walaupun terdapat dalam kalangan mereka yang menganut agama selain Hindu. Kedatangan ajaran Hindu ini terawal seiring bersama kedatangan para pedagang India ke rantau ini, iaitu dianggarkan kira-kira 1,500 tahun yang lalu. Namun, ajaran yang menjadi amalan penganutnya pada hari ini dipercayai tiba bersama kedatangan imigran India ke Tanah Melayu pada kurun ke-19. Berikut adalah penjelasan secara umum mengenai agama Hindu. Tidak mempunyai pengasas atau kitab suci. Ajaran Hindu terawal terkandung dalam 4 kitab Veda yang ditulis dalam bahasa Sanskrit.
iaitu Rig Veda, Samaveda, Yajurveda dan Atharva Veda. Karya-karya ajaran agama Hindu terkemudian yang terkenal Upanishad dan Bhagavad Gita. Antara konsep ajaran dalam agama Hindu ialah: yang pertama, samsara, bermaksud iaitu putaran berulang, kerakhiran, kehidupan, kematian dan kerakhiran semula. Yang kedua, karma pula ialah perbuatan atau kelakuan seseorang semasa hidup yang akan menentukan kehidupannya di akhirat. Dan akhirnya sekali, moksha, bermaksud kebebasan dari putaran kelahiran dan kematian. Ketiga-tiga konsep di atas dapat dihayati dengan memilih dan mengamalkan jalan menuju kesempurnaan. Terdapat 3 jalan mencapai kesempurnaan menurut agama Hindu, iaitu yang pertama, Raja Yoga, seperti melalui takafur mengenai Tuhan. Yang kedua, Jnana Yoga, seperti melalui ilmu suci mengenai kebenaran alam. Dan yang ketiga, Karma Yoga, seperti melalui perlakuan sempurna. Kemudian, cara beribadat bagi agama Hindu pula ialah pusat agama Hindu dikenali sebagai kuil. Kuil Hindu yang terkenal di Malaysia iaitu Kuil Murugan di Batu Cave Selangor. Di hadapan pintu masuk kuil ini terdapat patung Murugan yang amat besar. Aktiviti yang dijalankan oleh Malaysia Hindu Sangam untuk melahi para sami dan guru agama Hindu untuk berkhidmat di kuil seluruh Malaysia. Ada satu soalan nak tanya pantang larang tentang agama Hindu pada musim perayaan. Apa dia? Semasa musim perayaan, contohnya semasa perayaan Pongal. Pongal dia sebenarnya disambut pada bulan Januari. Dia sambut pada bulan Januari. So pada hari tersebut, hari perayaan Pongal, hari pertama orang Hindu semua akan makan vegetarian juga, dan semasa perayaan Pongal juga mereka buat Pongal. Dia buat Pongal macam beras, dia guna beras pulut. Dia guna beras pulut sebab mereka buat benda tu untuk menghargai jasa petani. Untuk menghargai jasa petani. Okay. Seterusnya macam saya nak tanya, Betul. saya ada dengar macam, betul ke agama Hindu ni dia macam pantang larang tidak boleh makan daging? Dia memang tak boleh. Sama ikan. Kenapa? Daging lembu tidak boleh dimakan sebab lembu merupakan antara dewa yang disembah oleh orang agama Hindu. Sebab lembu juga dikira sebagai Tuhan lah dalam agama Hindu. Okey, itu saja. Terima kasih, Rat. Terima kasih. Okey. Dengan ini, kita sudah sampai ke penghujungnya. Kita dapat lihat bahawa Malaysia mempunyai masyarakat berbelah agama, bangsa dan budaya yang pada asasnya hidup secara aman dan harmoni. Kepelbagaian ini merupakan satu keunikan yang sepatutnya diraihkan dan dijadikan kebanggaan rakyat Malaysia. Keharmonian dalam kemajmukan ini menjadikan Malaysia negara yang sering dicontohi masyarakat antarabangsa. Namun sebagai negara dengan rakyat berbilang kaum dan budaya, masyarakat kita kadangkala berdepan isu sensitif yang boleh menggugat ketenteraman dan keharmonian. Isu ini selalunya menyentuh soal perbezaan kefahaman mengenai agama, budaya dan kaum masing-masing. Justru, perbezaan dan kepelbagaian ini perlu ditangani dan diuruskan sebaik mungkin untuk mengelakkan tercetusnya sebarang perkara tidak diingini. Hubungan baik dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa di negara ini harus dipelihara. Aspek ini tidak boleh dijadikan taruhan oleh mana-mana pihak yang mempunyai agenda peribadi atau agenda kelompok yang tersendiri. Perlu ada rasa belas kasihan kepada rakyat yang inginkan keamanan dan kestabilan negara agar
berpeluang untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan rasa selamat dan terjamin. Cukuplah kekacauan dan konflik di negara-negara asing sebagai pengajaran kepada kita. Kesimpulannya, semua pihak perlu bertanggungjawab dalam menggalas kewajipan ini. Pemimpin pelbagai peringkat terutamanya harus senada dalam merealisasikan agenda perpaduan negara.